Jika Anda peminat drama dan suspense, maka dengarkan ringkasan ini. Saya Mes Resumen dan berhati-hati dengan spoiler. Kisah bermula dengan Sun Xiaoru, seorang gadis yang berangan-angan, murah dengan senyuman dan sedikit tidak bertanggung jawab, karena pada suatu hari dia bangun tidur dengan sangat lewat untuk ke sekolah, dan oleh sebab itu dia berlari keluar dari rumahnya, tetapi dalam perjalanan dia tersandung, lalu jatuh ke tanah. Nasib baik, seorang lelaki yang sangat kacak menghulurkan tangan dan membantunya untuk bangun. Walau bagaimanapun, sekumpulan gadis berlari mengejar lelaki itu, jadi dia dan Sun Xiaoru juga turut berlari sehingga menaiki sebuah bas. Sebaik sahaja berada di sana, kedua-duanya saling berpandangan dan mendekati antara satu sama lain untuk berciuman. Namun malangnya bagi dia, semuanya hanyalah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Tetapi hanya pada bahagian pertama sahaja, yaitu dia lambat sampai ke sekolah. Jadi, dia bersiap dan berlari menuju ke perhentian bas. Di sana, dia bertemu dengan dua orang kawan baiknya, Xiaoyi dan Su Jingwan. Selepas itu, mereka menaiki bas. Beberapa menit kemudian, bas itu berhenti di satu perhentian dan di sana terdapat lelaki yang muncul dalam mimpinya tadi. Jadi, Sun Xiaoru tidak tahu siapa dia atau apakah namanya, tetapi dia sudah jatuh cinta pandang pertama terhadapnya. Walau bagaimanapun, lelaki itu tidak menaiki bas atas sebab yang pelik. Perkara yang akhirnya membuatkan watak utama kita berasa sedih. Apabila sampai di sekolah, guru memperkenalkan rakan sekelas baharu mereka dan secara mengejutkan, itu adalah lelaki yang sama daripada mimpi tadi. Yang mana namanya ialah Ouyang Yuxiang. Sudah tentu Sun Xiaoru berasa sangat teruja kerana dapat berada dekat dengannya. Oleh sebab itu dia tidak berhenti memandangnya di dalam kelas dan berfantasi tentangnya. Apabila tamat kelas, guru memintanya untuk mencari Ouyang Yuxiang dan membawanya ke pejabat guru. Ini adalah peluang yang sangat besar untuknya. Namun, dia tidak bersedia untuk bercakap dengannya buat kali pertama. Jadi apabila bertemu dengannya, dia berasa sangat gemetar, menyebabkan dia tidak dapat menyebut walaupun sepatah perkataan pun. Atas sebab ini, kawan-kawannya memberitahu Ouyang Yuxiang bahwa guru sedang mencarinya. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada mereka dan pergi. Apabila dia berada di pejabat, guru bertanya kepadanya mengapa dia berpindah dari salah sebuah sekolah paling berprestij ke sekolah yang tidak begitu bagus. Dia menjawab bahawa semuanya diatur oleh ibunya dan selepas menjawab perkara itu, dia terus pergi. Lelaki misteri. Sebaik sahaja dia keluar, dia menyedari bahawa seseorang sedang mengambil gambarnya. Dan ya, itu adalah Sun Xiaoru. Jadi dia pun menyedarinya. Xiaoru berasa sangat malu, lalu dia memohon maaf dan berjanji akan melakukan apa sahaja demi menebus kesilapan itu kepada Yuxiang. Ouyang Yuxiang menerima tawaran itu dan memintanya untuk keluar dari sekolah untuk pergi ke persidangan matematik sementara dia melindunginya di sekolah. Beberapa menit kemudian, Sun Xiaoru sampai ke persidangan itu, namun dia hanya berdiri untuk mengambil gambar wanita yang memberikan persidangan tersebut yang bernama Jiwen. Apabila tamat persidangan, Ouyang Yuxiang berlari ke sana. Nasib baik dia sampai tepat pada masanya dan serta-merta cuba mencium Jiwen, tetapi wanita itu menolaknya kerana dia hanyalah seorang budak kecil. Dia pergi sambil menangis dan Sun Xiaoru mengekorinya. Walaupun apabila melihat dia menangis, Sun Xiaoru mengambil gambarnya kerana dia menganggapnya lucu. Siapa yang faham dengannya? Keesokan harinya, Ouyang Yuxiang memberitahu Sun Xiaoru bahawa wanita itu adalah tutor matematik di sekolah lamanya, yang mana dia, jika Anda tidak perasan, sudah lama jatuh cinta kepadanya, walaupun wanita itu tidak pernah memberinya sebarang peluang. Ibu kepada Ouyang Yuxiang memutuskan untuk memutuskan segala jenis hubungan dengannya. Atas sebab ini, dia keluar dari sekolah lamanya dan oleh itu dia tidak lagi dapat melihatnya. Sun Xiaoru memahami apa yang berlaku, jadi dia menenangkannya. Tetapi kemudian kawan-kawannya memaklumkan kepadanya bahawa seorang pelajar baharu telah tiba. Ianya seorang pelakon terkenal bernama Chulu. Sun Xiaoru terus memandangnya dengan terpukau dan serta-merta jantungnya mula berdegup kencang untuknya.
Buatlah keputusan Sun Xiaoru. Ouyang Yuxiang menyadari bahawa dia telah jatuh cinta dengan pelajar baharu itu, jadi dia mencadangkan untuk membantunya meningkatkan grade-nya bagi menarik perhatiannya. Oleh itu, keesokan harinya kedua-duanya bertemu di perpustakaan dan selepas beberapa jam mereka berdua pergi ke gerai aiskrim. Nasib baik, mereka bertemu dengan Chulu yang kebetulan bekerja di sana, perkara yang membuatkan Sun Xiaoru sangat teruja, yang sekali lagi hilang kata-kata. Dan keesokan harinya, Chulu berjalan di sekitar bandar mencari sesuatu tempat. Kita tidak tahu apa yang dia rancang untuk lakukan, tetapi disebabkan dia mempunyai alamat yang tertulis pada sekeping kertas, dia sampai ke sebuah rumah di dalam kompleks Pangsapuri. Dia bersembunyi, jadi wanita itu tidak menyadarinya dan pergi. Chulu mengejar wanita itu sehingga sampai ke sebuah bar musik di mana wanita itu bekerja sebagai penyanyi. Dia memandangnya dari pintu masuk bar tanpa melakukan apa-apa. Lebih lewat lagi, wanita itu sudah sangat mabuk. Oleh itu seorang pemandu taksi membawanya pulang ke rumahnya, sementara Chulu tetap berdiri di sana di bar itu. Seorang lagi lelaki misteri. Keesokan paginya, Sun Xiaoru menunggu Chulu di kedai aiskrim. Dia sebelum ini telah bertanya tentang kedai bunga, jadi Sun Xiaoru mengambil kesempatan untuk membawanya dan dengan itu meluangkan masa bersamanya. Selepas dia membeli sejambak bunga yang cantik, mereka berdua menuju ke rumahnya. Apabila sampai, dia terkejut kerana rumah itu hanyalah sebuah bilik kecil di sebelah bumbung bangunan. Di tengah-tengah bilik itu terdapat khemah untuk berkhemah di mana dia tidur, perkara yang sedikit mengejutkannya. Mereka berdua menghabiskan malam dengan berbual sehingga hari semakin lewat dan dia menuju semula ke rumah wanita itu. Dan di sana, kerana wanita itu tiada, dia meninggalkan sejambak bunga itu di pintu dan pergi. Beberapa menit kemudian, wanita itu sampai semula dalam keadaan mabuk dan apabila melihat jambangan bunga itu, dia mengambilnya dan masuk ke rumah. Keesokan harinya, semasa kelas, Sun Xiaoru membuka bekas pensilnya dan menjumpai sebutir gula-gula. Dia percaya bahawa Chulu yang meletakkannya di sana, sebab itulah dia jatuh cinta lebih mendalam terhadapnya. Ini membuatkan Ouyang Yuxiang berasa sedikit cemburu, oleh itu dia bercakap dengan Sun Xiaoru semasa waktu rehat dan dengan cara yang sangat terus terang, dia memberitahu bahawa dia jatuh cinta kepadanya. Walau bagaimanapun, dia hanya memandang Chulu sekarang, jadi dia pergi dengan cepat. Lebih lewat lagi, Chulu kembali ke bangunan wanita itu, cuma kali ini dia menemuinya di tempat letak kereta dan secara mengejutkan, dia memanggil wanita itu ibu, perkara yang membuatkan wanita itu tersenyum sedikit. Mereka berdua menuju untuk makan di sebuah restoran kecil. Di sana ibunya menjelaskan bahawa semasa dia muda, dia pernah menjadi seorang wanita yang glamour, sehingga dia bertemu dengan lelaki yang bakal menjadi suaminya, seorang lelaki yang menawan dan mempunyai banyak wang. Tetapi dia mempunyai hubungan sulit dengan wanita lain. Atas sebab ini, mereka berdua berpisah dan dia meninggalkan Chulu. Selepas mendengar cerita ini, dia memberitahu bahawa dia mahu tinggal bersamanya semula. Dalam pada itu, wanita itu menerima panggilan daripada tempat kerja. Jadi, dia pergi dan meninggalkannya sendirian. Tetapi dia memberikan kunci pangsapurinya kepada Chulu. Dan dengan itu, Chulu pergi ke rumahnya dan menunggunya di pintu masuk. Beberapa menit kemudian, ibunya sampai dalam keadaan mabuk seperti kebiasaannya dan hampir tidak mampu berdiri. Chulu mendekati untuk membantunya, tetapi wanita itu menolaknya dan mula menjerit kepadanya, mengatakan bahawa dia kehilangan segala-galanya kerana dia, jadi dia tidak mahu mempunyai sebarang hubungan dengannya mahupun dengan bekas suaminya. Dengan cara ini, Chulu pergi sambil teresa-esa ke rumahnya. Di sana, di atas bumbung, dia menjumpai sebuah katil yang merupakan hadiah daripada Sun Xiaoru yang mula membina katil itu sejak beberapa hari yang lalu. Pada ketika itu datang 3 orang lelaki dan salah seorang daripada mereka ternyata bapa kepada Chulu dan dia menghalau mereka dari rumahnya dengan sangat marah. Keesokan harinya, dia dan Sun Xiaoru pergi ke pasar raya untuk membeli makanan dan cawan. Bahan pula, dia memberitahu bahawa dia tidak mahukan persahabatan yang berasaskan perkara material dan oleh sebab itu dia akan membayar katil itu atau memulangkannya. Walau bagaimanapun, dia menjelaskan bahawa katil itu dibina oleh kawan keluarga, oleh itu dia tidak membelanjakan sebarang wang. Jadi Chulu memberitahu bahawa dia akan mengadakan sambutan untuknya dan kawan-kawannya. Begitulah cara pada malam itu mereka berempat menikmati makan malam yang indah. Apabila tamat, Sun Xiaoru bertemu dengan Ouyang Yuxiang yang telah mengekorinya kerana dia cemburu dengan hubungan antara dia dan Chulu
dan oleh sebab itu dia mengajaknya keluar, tetapi dia menolaknya kerana dia lebih suka kekal sebagai kawan sekarang setelah dia jatuh cinta dengan lelaki lain. Ouyang Yuxiang seolah-olah hanya menyukai mereka yang tidak dapat dicapai. Walau apapun, keesokan paginya, Sun Xiaoru membeli roti kacang untuk Chulu. Selepas itu, dia tersandung di dalam dewan, menyebabkan roti itu terbang ke udara, sehingga ia disambut oleh Ouyang Yuxiang yang tidak ragu-ragu walau sesaat pun untuk memakannya. Dia berasa sangat marah kepadanya. Jadi, dia mengugutnya dengan menunjukkan gambar dia sedang menangis. Anda tahu, gambar pada hari itu. Nasib baik, dia berjaya meyakinkannya supaya tidak melakukannya. Beberapa menit kemudian, Chulu melihat iklan untuk menyertai kumpulan musik Sky Band yang dikenali sebagai salah satu kumpulan musik paling berbakat di bandar pada masa ini. Chulu pergi ke dewan musik dan di sana dia bertemu dengan Gao Yuan, pemain drum kumpulan itu, yang memberitahunya bahwa kumpulan itu berpecah kerana mereka kalah dalam pertandingan yang sangat penting, jadi mereka sedang mencari ahli baharu. Dan pada ketika itu datang Ouyang Yuxiang yang mempunyai bakat yang besar untuk bermain gitar elektrik dan dia membuktikannya dengan melakukan solo gitar, membuatkan Gao Yuan ternganga, jadi mereka berdua menjadi sebahagian daripada kumpulan itu. Pada keesokan harinya, Sun Xiaoru sekali lagi membeli roti kacang dan mahu memberikannya kepada Chulu yang perlu disebut Allah kepada kacang. Ouyang Yuxiang mengetahuinya dan oleh itu dia mengambil roti itu dan memakannya semula. Ini sudah tentu membuatkan Sun Xiaoru berasa marah semula, jadi dia mencetak gambar dia sedang menangis dan menampalnya di seluruh sekolah. Disebabkan ini, semua orang mengejek Ouyang Yuxiang, tetapi secara mengejutkan, Chulu sedang menanggalkan gambar-gambar itu supaya orang lain berhenti mengejeknya, perkara yang membuatkan Ouyang Yuxiang berasa sedikit gembira dan oleh itu, daripada bergaduh, dia meminta maaf kepada Sun Xiaoru kerana telah memakan roti kacang itu, sementara dia meminta maaf kerana telah menampal gambar dia sedang menangis. Oleh itu, sebaik sahaja mereka saling memaafkan, mereka berdua kembali berkawan. Dan keesokan paginya, Sun Xiaoru yang yakin untuk terus memikat hati Chulu menyediakan sebotol madu untuknya kerana dia mempunyai tangan yang sangat sejuk dan nampaknya madu sepatutnya membantunya. Dia membawa balang itu ke kedai ais krim dan melihat iklan kerja kosong. Lalu dia memohon kerja itu untuk mendekatinya. Dan apabila dia tiba, dia memberikan madu itu. Walau bagaimanapun, dia memutuskan untuk meninggalkan balang madu itu kepada ibunya. Oleh itu, dia meletakkannya di pintu rumahnya. Keesokan harinya tersebar kabar angin bahawa Xiaoru sedang menjalin hubungan dengan Chulu, jadi beberapa orang gadis menyerangnya di luar tanda sekolah. Nasib baik, Xiaobin dan Su Jingwan mempertahankan kawan mereka, tetapi mereka dibawa ke bilik pengetua. Di sana gadis-gadis itu memberitahu cikgu bahawa pergaduhan itu berpunca kerana Xiaoru jatuh cinta dengan seorang budak lelaki di sekolah. Oleh itu cikgu menyuruhnya memberitahu siapa budak lelaki itu. Nasib baik pada saat itu Chulu sendiri tiba, mempertahankannya dan membawanya pergi ke tempat lain. Selepas itu, Chulu membawa Xiaoru ke kawasan yang terpencil kerana dia ada sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Dan sesuatu itu ialah dia tidak jatuh cinta kepadanya. Oleh itu, dia lebih suka memutuskan semuanya dengan baik sekaligus. Walau bagaimanapun, Xiaoru berasa marah kerana Chulu kononnya telah memberinya harapan, jadi dia pergi dalam keadaan marah. Sementara itu, Chulu kekal di tempat yang sama dan berkata kepada dirinya sendiri bahawa dia seorang gadis. Apa? Saya sama seperti Anda semua, kawan-kawan. Ya betul, Chulu selama ini memang seorang wanita. Dia seorang wanita, agak tomboy, tetapi tetap seorang wanita. Kemudian, dia pergi ke rumah Xiaoru untuk meminta maaf dan juga memberitahunya bahawa dia tidak mahu kehilangannya. Nasib baik, Xiaoru memaafkannya dan mereka berdua kembali berkawan atau lebih tepat lagi, bersahabat. Dan begitulah pada keesokan harinya, seluruh kumpulan pergi ke sebuah dataran kecil di bandar untuk mengadakan konsert percuma yang akhirnya menjadi satu kejayaan besar, satu kejayaan yang menjadikan mereka populer di seluruh internet. Oleh sebab itu, pada malam itu mereka semua makan bersama di sebuah restoran dan kemudian pergi ke rumah salah seorang daripada mereka untuk bermalam. Para lelaki tinggal di satu bilik, manakala para perempuan tinggal di bilik yang lain. Di bilik para lelaki, Chulu naik ke atas sebuah rak, tetapi dia tergelincir
Namun nasib baik Yuxiang menyelamatkannya dan mereka berdua terjatuh di atas katil, seorang di atas seorang lagi. Yuxiang jadi terkedu dan jantungnya mula berdegup kencang, jadi dia terus turun dan keluar ke taman. Sebaik sahaja berada di sana, dia memanggil Xiaoru. Apabila mereka bertemu, dia memegang tangannya secara tiba-tiba. Walau bagaimanapun, rasa berdebar yang sebelum ini dia rasakan terhadapnya telah hilang, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak lagi merasakan perkara yang sama. Dan begitulah berakhirnya bahagian pertama drama ini. Jika Anda mau tahu bagaimana kisah ini bersambung, dan sama ada Yuxiang yang malang itu sedang meragui seksualitinya atau dia tahu bahwa Chulu ialah seorang wanita, maka Anda perlu menunggu bahagian kedua. Langgan dan aktifkan pemberitahuan supaya Anda tahu sebaik sahaja ia tiba. Jumpa lagi.